Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Mak Don. Sekali lagi dengan aku Mak Don, dan hari ni kita akan sembang tentang sebuah filem yang ada dekat Disney Hot Plus. Sebuah filem tempatan iaitu Redha. Sebelum tu, terima kasih banyak kepada subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber baru. Terima kasih sebab stay dengan aku dari dulu sampai lah, dan terima kasih kepada yang tonton dan juga komen tentang video-video aku sebelum ni. Hari ni kita nak sembang pasal sebuah filem yang mana diterbitkan pada tahun 2016. Aku pergi tonton cerita ni dekat wayang dan aku ingat lagi filem ni sangat-sangat menyentuh hati. Okay, menyentuh hati dan perasaan. Aku pergi tengok dengan kawan aku Naim time tu aku ada kat Shah Alam. So aku ajak dia, and dia pun peminat filem tempatan juga. So kami pergi situ, dan most of the people yang ada dekat situ adalah family dan juga orang kata anak-anak. Mereka bawa anak-anak lah kiranya, sebab ni filem kekeluargaan kan. Filem ni dekat IMDb dapat rating 8.1/10. Aku mungkin akan jadikan ni sebagai clickbait. Bukan clickbait, maksudnya sebagai title atau main title. Dekat IMDb ni kita ada banyak orang yang orang kata apa? Banyak orang yang rate filem-filem dekat IMDb. Jadi kita tak tahu sama ada ianya daripada local sendiri ke ataupun daripada international. But dalam IMDb ada satu review daripada kritik, dan dekat situ hampa boleh tengok yang itu adalah international punya review. Filem ni diinspirasikan daripada kisah benar, dan watak budak autism ni berdasarkan dua anak autistik, iaitu Yang Wei Xiang dan juga Jazli Hilman Jamaluddin. Filem ni mengisahkan tentang sebuah keluarga yang tak tahu tentang apa itu autism, dan mereka dianugerahkan dengan anak autistik ni. Jadi ini kisah perjalanan hidup lepa daripada lepa in denial. Bukan lepa lah, actually ayah dia lah kan, in denial tentang anak dia tu, kepada redha dengan ketetapan ilahi. Dia terima seadanya yang bahawa anak dia ni is nothing but just a beautiful pain, anugerah daripada Tuhan. Filem ni diarahkan oleh Tunku Mona Riza, ditulis oleh Tunku Mona Riza dan juga Azrael Hamzah. DOP dia adalah Yudi Tatau, dan pelakonnya terdiri daripada Namron, Jun Lojong, Nadia Nisa. Pelakon kanak-kanak time kecil kita ada Haris Haziq, dan time dia dah besar iaitu Izzy Rif serta Remy Ishak. Ni antara yang orang kata penting lah dalam filem Redha ni. Filem ni tercalon dalam ASEAN Film Festival Barcelona, ASEAN World Film Festival, Malaysian Film Festival dan juga World Premiers Film Festival. Ada yang lepas menang dan ada juga yang tak menang. Malangnya, walaupun filem ni tercalon kat luar negara dan juga mendapat orang kata mendapat perhatian international, di dalam Malaysia lah, dan teman-teman ni dia hanya berjaya mengutip 468,000 sahaja. So it's quite sad lah, but sesuatu yang kita tak surprise pun, sebab filem dekat Malaysia ni yang mana box office, yang mana ridiculous boleh yang mana action, yang mana ridiculous boleh dapat box office, tapi filem-filem yang bagus macam ni tak mendapat perhatian. It's not a new thing. Apa yang best dekat cerita Redha ni, ada 3 benda aku nak highlight. Yang pertama, story dia lah. How kalau kita tengok dalam dia punya graph tu, 1 hour jugalah dia take time untuk menceritakan tentang latar belakang family ni, dan juga how ayah dia iaitu Namron in denial instead of denial terhadap anak dia yang autistik ni. So the first 1 hour lebih macam tu, dia mengisahkan tentang ayah dia tak percaya dengan anak dia, tak suka dengan cara anak dia tu dilayan oleh mak dia yang time tu nak mengajak anak dia yang autistik tu. Cara mengajak anak autism ni antaranya yang ada dalam filem tu adalah dengan lekatkan gambar sekeliling untuk bagi dia belajar sendiri macam mana nak gosok gigi lah apalah, through animation, through illustration, semua tu. So ayah dia tak suka time tu, cabut gambar-gambar tu, and then bila time perubahan keadaan, iaitu time mak dia meninggal, ayah dia tak mau kotak-kotak yang digunakan untuk mengajak anak autism ni, iaitu Daniel. Lepas tu bila berlakunya perubahan naratif, iaitu ayah dia dah mula kesedaran, dah mula terima, dah mula redha dengan keadaan ni selepas kehadiran Remy Ishak, kita boleh tengok yang ayah dia dah start lekat balik cara-cara illustration, animation dekat cermin. Ayah dia dah start guna kotak yang arwah bini dia tinggalkan apa semua tu. So perjalanan story dia tu is well craft lah bagi aku. Kedua, pelakon. Dekat sini pelakon wanita dia iaitu Jun Lojong ada dapat anugerah juga dekat World Premiers Film Festival sebagai Most Promising Actress, dan lakonannya quite surprising
good dalam filem ni. Time tu aku tahu kata dia bini Namron in real life, cuma aku tak tahu kata dia boleh berlakon. So time aku tonton cerita ni dekat program tu, aku quite surprise lah dengan lakonan dia. Kemudian budak tu aku tak tahu pun siapa dia, but budak tu memang bagus. Haris Haziq yang berlakon time watak yang tank kecil tu, memang lakonan dia betul-betul bagus. Aku tak tahu tu siapa dia tapi budak tu memang power lah bawa watak sebagai anak autistik, anak autism. Yang ketiga adalah dia punya sinematografi. Bila kita cerita pasal sinematografi ni, antara benda yang boleh membuatkan sinematografi tu orang kata menyentuh hati apa semua adalah background music dia lah, dia punya music score. Dan dalam ni tak salah aku monolog yang buat music score dia, dan dia sangat-sangatlah menyentuh hati dengan scenery yang betul-betul lawa dan juga orang kata scene yang menyentuh hati lah. So bila dia combine semua tu, adunan dia tu memang betul-betul tangkap jiwa kita, and it's good to watch something like that dekat layar perak. So kudos to Yudi Tatau dan juga monolog, dan juga Tunku Mona Rizal sebab create something yang betul-betul well crafted macam ni. Selain daripada sinematografi yang lawa tadi, dia punya DOP juga, dia ada buat something yang aku lupa terms dia tau, something yang macam hang blurkan this one side, kemudian hang fokus on this one side tau, yang nak cakapkan yang mata kita nak direct mata kita supaya tengok benda apa yang penting dalam scene tu ketika itu. Antaranya time Nadia Nisa phone call dengan Zahiril Azim, nak cakap kata kita walaupun kita harus kita bagi perhatian dekat Nadia Nisa dan dengar conversation tu, kita juga jangan lupakan, kita juga boleh tengok mak dia yang tengah sedih tapi samar-samar. Mak ni mak kepada anak autistik tadilah, tapi kok kepada Nadia Nisa. Ada satu scene lagi time Remy Ishak mai dekat pulau tu for the first time. Time tu kita boleh tengok yang daripada fokus kepada Namron, DOP tukar fokus kepada Remy Ishak, nak tunjukkan macam something is important going on. Itu time anak time Daniel ni, anak Namron ni tengah duduk kat tengah-tengah laut tu seorang-seorang, guna pelampun dolphin. So DOP ni, apa yang DOP buat ni, dia direct mata kita daripada kita fokus on the whole thing, kita berjaya fokus dekat apa benda yang important dalam scene tu. Redha ni dalam international punya title adalah Beautiful Pain. So dalam Redha ni juga kita boleh tengok yang untuk mak dia Jun Lojong ni, orang kata percaya dengan anak dia ni, percaya dengan redha ilahi ni adalah melalui support system. Antara support system dia ada doktor, adik dia ada kawan-kawan dia yang peramah tu, and then kalau doktor yang dia pergi jumpa tu kan, itu untuk mak. Dan untuk pop pula yang awal ni tak percaya dengan semuanya, lepas tu dia mula menerima semua ni dengan kehadiran Remy Ishak, dan kita boleh tengok lepas tu Remy Ishak jadi dia punya support system. Dan selain Remy Ishak, ada juga adik kepada arwah bini dia lah, iaitu Nadia Nisa. So dekat sini untuk mengubah orang kata pendirian seseorang tu daripada mak dia kepada ayah dia ni, depa ada orang kata penulis menggunakan orang kata orang sekeliling lah. Dia tak ada lah macam tiba-tiba terima kata anak dia ni autism. Tak ada, dia ada penyebab dia, ada motif dia, ada segala benda tu. Sebab tu story ni bagi aku well craft. It's quite shame bila filem macam ni tak mendapat perhatian orang ramai. Tapi lah ni dia dah ada kat Disney Hot Plus, jadi aku rasa better hampa tengok. Dan better hampa, okay, sebelum tu tengah orang ni bila dia nak tonton, dia kena ada mood tau. Maksudnya bila dia tengok filem ni, aku tak mau tengok filem drama, time ni aku nak tengok filem action. Time tu aku rasa in the mood for filem horror, jadi aku nak tengok filem seram. Jadi kalau time tu hampa betul-betul nak mengidamkan drama something, jadi aku rasa hampa boleh pilih Redha ni yang mana dah ada kat Disney Hot Plus untuk tonton. Aku dah lama lah sebenarnya tunggu cerita ni keluar dekat mana-mana streaming service, sebab aku tonton cerita ni tahun 2016 kot. And aku cuba cari untuk tonton balik tapi tak ada. Dia tak salah aku CD pun tak keluar time tu, sebab dia tengah buat tour dekat filem-filem festival satu dunia ni. Jadi lah ni hampa boleh tonton dekat Disney Hot Plus. Jangan lupa tonton cerita ni legally lah kan. Lepas tu kalau nak tonton, bagi aku better tengok kat skrin yang besar, sebab dia punya cinematography ni betul-betul lawa, dan juga dengan soundtrack dia yang betul-betul syadu. Tak lengkap kalau hampa tonton benda ni dekat laptop saja. Satu kerugian lah.
So sekian saja daripada aku Mak Don. Kita jumpa lagi untuk next video. Terima kasih kepada support. Jangan lupa subscribe kalau hampa suka dengan konten-konten yang aku buat. Dan kalau hampa dah tonton cerita ni, drop your comment tentang apa perasaan hampa tentang filem ni. Alright, kita jumpa lagi untuk next film. Kita jumpa lagi untuk next video. Bye bye. Baik ke buruk ke dia tak sempurna atau sempurna, kamu harus terima dengan reda.